petikan daripada kitab berakhirnya dunia ini, iaitulah tanda-tanda kiamat. Yang ke-46, ramainya istihlalul hir, menghalalkan perbuatan zina, wal harir, memakai sutera, wal khamra, minum arak, wal ma'azif, dan main alat-alat muzik. 4 tanda kiamat. Yang ke-46, 47, 48 dan 49. Antara perkara-perkara yang diharamkan secara jelas dan wajib diketahui oleh setiap orang Islam ialah zina, minum arak, muzik yang tidak sopan, dan memakai sutera oleh kaum lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut bahawa akan muncul pada akhir zaman sekumpulan umatnya yang menganggap perkara-perkara yang haram ini sebagai dibolehkan. Baginda memandang perkara ini sebagai satu tanda hampirnya kiamat. Tanda makna istihlal itu apa dia? Tanggapan mereka yang perkara haram ini dibolehkan adalah salah satu daripada maksud berikut. Mereka mungkin percaya bahawa perkara-perkara ini dibolehkan dan bukannya haram. Yang kedua, atau mereka telah biasa melakukannya dan perbuatan ini telah menular dalam kalangan masyarakat sehingga kan tiada siapa yang bersuara menolak perbuatan ini atau menolaknya dalam hati mereka. Jadi orang ramai tidak fikir yang perkara-perkara ini haram apabila mereka melakukannya. Ini memang terjadi. Apabila kita lihat terlalu ramai sangat orang yang buat benda ni, jadi orang dah jadi biasa ke? Dah jadi macam satu benda yang tak ada apa-apa dah. Tengok orang duduk berdakak tengah jalan, orang duduk main muzik lepas dalam masjid dah sekarang ni. Bawa alat-alat muzik lepas dalam masjid, bergendang dalam masjid, duduk main gitar dalam masjid. Subhanallah. Abu Amir atau Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif ila akhir hadis. Sesungguhnya akan ada di kalangan umatku nanti orang-orang yang menghalalkan zina, sutera untuk orang laki-laki, arak dan alat-alat muzik. Sesungguhnya akan ada orang-orang yang tinggal di lereng gunung pada waktu petang, pengembala mereka akan membawa pulang kepada mereka kambing mereka. Lalu orang-orang fakir datang kepada mereka untuk sesuatu keperluan. Kemudian mereka berkata, kembalilah kepada kami besok. Ini dia mari jumpa pengembala kambing. Lalu Allah akan menghancurkan mereka pada malam hari dan membiarkan gunung jatuh ke atas mereka. Dan ia akan mengubah mereka yang tersisa menjadi monyet dan babi. Dan mereka akan seterusnya begitu sampai hari kiamat. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi kita lihat hadis dalam Bukhari ini menyebut tentang orang-orang yang akan melakukan perbuatan yang tersebut. Dan mereka menghalalkannya. Bagaimana menghalalkannya? Kita lihat hari ini. Beberapa negara umat Islam hari ini telah mengambil sikap sederhana. Bukan sederhana, sangat terbuka tentang zina. Diberinya lesen untuk perbuatan-perbuatan seperti itu. Dia tak kata boleh berzina, tapi alat yang diberi itu memang ke arah yang sangat terdedah dengan perbuatan yang tersebut. Arak, Allahu Akbar. Pergi negara Islam, mengisytiharkan negara Islam, Islamic State. Turun dekat airport lah, negara yang mercu tanda yang paling dahsyat. Iaitulah botol-botol arak yang dihidangkan. Subhanallah. Subhanallah. Kita, negara kita di Malaysia ini, yang diisytihar sebagai negara Islam, di airport penuh dengan botol-botol arak. Tempat lain banyak lagi lah. Tempat-tempat perzinaan dan persetubuhan secara rambang dilindungi oleh undang-undang, dan pelacur yang kerjayanya adalah berzina diberi kad pengenalan rasmi di bawah pemerhatian kesihatan contohnya. Tentang arak pula, ia dijual secara terang-terangan sekarang.
dalam beberapa negara umat Islam. Bahkan negara-negara Arab telah membenarkan penjualan arak di pasar-pasar di sisi undang-undang. Memang jelas. Kita kadang-kadang terkejut tengok negara umat Islam tapi penuh dengan botol arak. Abu Malik Al-Asy'ari berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dalam hadis yang telah kita sebut tadi, la yashrabanna an-nasu min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha ya'zifu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat yakhsifu Allahu bihimul ard wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Hadis ini artinya sungguhnya ada sebahagian daripada umatku yang akan minum arak dan mereka menamakannya dengan nama lain, bukan arak, wine lah, apa nama minuman kebangsaan. Mereka minumnya sambil dialunkan dengan bunyi muzik dan suara-suara artis. Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dengan gempa bumi dan akan menjadikan mereka seperti kera dan babi. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dalam Kitabul Fitan dengan sanadnya sebagai sahih oleh Imam Ibnu Qayyim. Salah satu kesalahan yang serius hari ini ialah apa yang diamalkan oleh orang ramai, iaitulah mendengar lagu dan muzik. Muzik dah jadi halal dah hari ini, halal. Bahkan ustaz yang tak suka muzik pula dianggap kolot, sempit, berpahaman konservatif dan lain-lain lagi. Ini merupakan salah satu sebab utama penyakit spiritual dan menghalang manusia daripada mengingati Allah, daripada khusyuk salat, mendengar dan mengaji Al-Quran. Duk sibuk dengan ni. Kadang-kadang kita bimbang, anak-anak kita yang duduk di mahad tahfiz, mengaji Quran pun ada juga duk main dengan gendang-gendang dengan lagu-lagu ni. Mereka bukan nak bergendang, mereka nak menghayati Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Allah SWT telah berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan di antara manusia ada yang membeli cerita dongeng, cerita kosong, lahwal hadis, cerita-cerita yang tak ada faedah, dengan tiada pengetahuan, kerana mereka menyesatkan, kerana untuk menyesatkan orang dari jalan Allah dan dijadikannya jalan itu sebagai olok-olok. Wa yattakhizaha huzwa, main-main dengan jalan Allah. Itulah orang-orang yang mendapat siksaan yang menghinakan. Surah Luqman ayat 6. Para ulama menafsirkan cerita-cerita kosong, lahwal hadis ini sebagai rujukan kepada menyanyi dan alat-alat muzik. Bersama dengan amalan mendengar muzik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut zina dan minum arak. Sebagaimana dalam hadis, la yakuna min ummati aqwam yastahiluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif, yang telah kita sebut awal tadi, akan muncul di kalangan umat aku nanti orang yang menghalalkan zina, sutera, khamar, arak dan alat-alat muzik. Muzik menjadi sangat popular hari ini sehingga saluran-saluran TV satelit telah ditubuhkan untuk menyiarkan berbagai jenis lagu. Terdapat juga stesen radio yang menyiarkan muzik dan lagu 24 jam sehari, dan ia tidak pernah berhenti untuk berita ataupun bacaan Al-Quran. Ini adalah salah satu tanda hari kiamat dan bukti kebenaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, umat Islam mestilah berwaspada tentang perkara ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, "Innal ghina'a yumbitun nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'u sara'." Muzik menumbuhkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Muslimin dan muslimat sekalian, itu di antara tanda-tanda kiamat hari ini memang berlaku. Dengan adanya alat-alat moden, dengan telefon, dengan handphone, dengan alat habis dah muzik dah masuk semua tempat. Dalam masjid pun muzik. Bahkan sebagian pendakwah ni hebat sangat, nak ceramah pun pasal muzik dalam masjid. Ittaqullah. Kita katakan takutlah kamu kepada Allah. Nak pergi mana hadis ini? Hadis ini dalam Bukhari. Tapi ada juga orang pertikaikan hadis ini berdasarkan kepada sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak bersambung. Hadis ini telah bersambung, telah dibahaskan panjang oleh ulama-ulama hadis
bahawa hadis ini sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berhati-hatilah kita daripada menjadi pembawa kita sendiri, menjadikan kita ini sebagai alamat kiamat kerana duk main dengan muzik, duk menghalalkan benda-benda yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri alamat kiamat yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.